Apa itu healing? Healing ni apa sebenarnya? Kalau tanya generasi sekarang, mesti jawapan dia, oh, healing tu pergi pantai, tengok sunset, minum kopi mahal, lepas tu post ke IG story. Wah, bukan main. Tapi sebenarnya, healing ni lebih kepada proses menyembuhkan diri. Bukan setakat luka fizikal, tapi juga emosi dan mental. Kadang-kadang kita penat, otak serabut, jiwa kacau. Nah, masa itulah healing diperlukan. Healing ni bukan pasal kena melancong ke luar negara je, okey? Kadang-kadang, duduk diam dalam bilik sambil dengar lagu-lagu throwback tahun 2000 pun dah cukup syahdu. Yang penting, healing ni kena buat supaya kita tak makin stres, makin burnout, dan makin rasa nak jadi Thanos petik jari. Okey, jom kita bincang. Sebab-sebab perlunya healing. Kenapa pula kita kena healing ni? Bukankah hidup ni kena struggle dan hustle sampai berjaya? Wahai sahabat, cuba bertenang kejap. Manusia ni ada limit. Tak boleh nak push diri 24 jam seminggu macam robot. So, ni antara sebab kenapa healing tu penting. Pertamanya sebab tekanan hidup. Contohnya bos marah ke, assignment berlambak ke, klien demand pelik-pelik. Semua ni boleh buat kepala pening. Kalau tak healing, boleh jadi stres tahap nak lari ke gua. Keduanya pula sebab kepenatan mental dan fizikal. Biasalah kan, kadang-kadang bukan badan je letih, otak pun boleh jadi sendu. Bayangkan otak macam bateri phone asyik on je 24 jam. Kalau tak recharge, Kang tak pasal-pasal shutdown sendiri. Seterusnya, hubungan toksik pun boleh jadi sebab perlu pergi healing. Selalu ada je orang yang suka bawa aura negatif. Kalau dah duduk hari-hari hadap toxic people, memang kena recharge emosi. Sebab keempat ialah faktor kehilangan atau kekecewaan. Contoh, putus cinta, kehilangan orang tersayang, gagal dalam sesuatu perkara, semua ni boleh buat hati koyak. Healing tu perlu untuk pulihkan semangat. Kucing oyen keluar tak balik pon kena healing juga. Sebab yang terakhir ialah self-improvement. Healing bukan just nak pulihkan kesedihan je, tapi juga untuk improve diri jadi lebih kuat, lebih chill dan lebih happy. Di samping tu, mencari ilmu baru pun satu bentuk self-healing. Contohnya menguasai skill digital or even ilmu bawa lori balak. Dah cerita pasal kenapa perlu healing, now kita nak bezakan antara healing versus lari dari masalah. Ada orang ingat healing tu alasan untuk lari dari masalah. Alah, aku healing jap lah, nanti settle lah kerja ni. Jangan jadi ninja asyik menghilang. Healing dan lari dari masalah ni, beza dia macam teh tarik kau dengan air pipe. Healing tu actually rehat, bukan melarikan diri. Kalau healing, kita ambil masa untuk pulihkan tenaga dan semangat, lepas tu kembali hadap masalah dengan lebih cool. Kalau lari, kita tinggal semua tanpa penyelesaian. Lari dari masalah boleh buat hidup makin serabut. Percayalah, masalah ni ibarat sejenis hantu raya. Kita lari, dia ikut. So, baik kita hadap dengan tenang. Kalau tak ada ulang-ulang, kita hadap benda tu. Tak settle-settle. Nak ke? Healing ialah proses memahami diri. Bila kita healing betul-betul, kita akan lebih kenal diri sendiri. Apa yang buat kita stres? Apa yang boleh buat kita tenang? Dalam masa yang sama, kita dapat tahu cara nak settle stres atau anxiety. Lari dari masalah selalunya buat masalah bertambah besar. Contoh, kalau kita ada hutang, tapi lari ke Bali untuk healing, nanti balik Malaysia, hutang tu dah jadi double. Kacau kan? So, lari dari masalah tak beri banyak kebaikan. Healing buat kita jadi lebih matang. Bila kita rehat sekejap, kita boleh fikir dengan lebih rasional. Bukan main belasah je ikut emosi. Contohnya bila kena marah, balik rumah, tengok shilling sambil muhasabah diri. Okey, sekarang kita nak bincang pasal cara healing yang betul. Tak semestinya kena buat perkara mahal atau kena pergi jauh-jauh. Paling simple, duduk diam dan tarik nafas. Kadang-kadang, ambil masa untuk bertenang dan tarik nafas dalam-dalam pun dah cukup membantu. Jangan asyik nak buat aktiviti sampai tak sempat refleksi diri. Pergilah mana-mana taman untuk relax. Selain tu, boleh luangkan masa dengan orang tersayang. Jumpa kawan, borak pasal life atau sekadar makan sama-sama boleh buat hati lebih ringan. Even lepak mamak borak-borak sambil kunyah roti canai pun boleh healing juga. Cara seterusnya cuba.
cari hobi baru, antaranya main game ke, melukis, masak, atau bercucuk tanam, boleh jadi terapi terbaik. Contohnya berkebun rasa lapang, dapat tanam pokok sayuran yang hijau sejuk mata memandang. Cara berikutnya ialah bersenam dan beriadah. Bukan nak suruh jadi bodybuilder, tapi cukup sekadar jogging ke, stretching ke. Badan sihat, mental pun tenang. Masa ni badan akan jadi segar, dan kepala pun jadi tenang dan lapang. Cara yang terakhir ialah kurangkan scroll media sosial. Kadang-kadang benda paling healing adalah jauhkan diri dari dunia maya yang penuh drama dan perbandingan tak berkesudahan. Kita jadi serabut bila tengok benda viral yang entah apa-apa. Next, apa pula healing? Tanpa perlu keluar duit banyak. Healing tak semestinya kena pergi Maldives atau beli barang branded. Ada cara healing yang free atau murah gila. Paling mudah ialah tidur cukup. Paling simple tapi paling power. Tidur yang cukup boleh reset mental dan fizikal kita. Kadang-kadang dapat nap sekejap pun boleh buat kita healing dan segar amat. Berikutnya, dengar muzik menenangkan. Tak kisah lagu rock kapa atau instrumental, janji buat hati tenang. Dengar je apa-apa muzik kegemaran yang buat kita happy dan senang hati. Healing juga tu kan? Next, keluar ambil udara segar. Tak payah jauh-jauh, pergi taman dekat rumah pun dah cukup. Free je, tak payah sampai nak pinjam duit X semata-mata pergi taman. Tapi kalau pergi Disneyland memanglah kena bayar. Berikutnya, tulis jurnal atau luahkan perasaan. Kadang-kadang menulis boleh jadi terapi terbaik. Dia macam satu terapi kendiri dan juga satu ketenangan. Seolah-olah kita sedang buat curhat kepada kawan. Akhir sekali, buat apa-apa je. Aktiviti percuma, banyak tempat free yang kita boleh pergi untuk healing. Contoh, pergi library, berkelah kat sungai, atau lepak dengan family. Even mancing kat payah belakang rumah pun dah jadi healing terbaik. Topik last, kita bincang pula healing berdasarkan perspektif Islam. Islam pun ajar kita pasal healing, bukan sekadar fizikal tapi juga spiritual. Antaranya ialah melalui solat dan doa. Solat bukan sekadar ibadah tapi terapi jiwa. Doa pula ibarat sesi luahan hati dengan Yang Maha Mendengar. Kita luahkan segalanya kepada Yang Maha Esa. Itu lagi berkesan. Next, membaca Al-Quran. Lagi baik baca Al-Quran sekali dengan tadabbur. Bacaan Al-Quran boleh beri ketenangan hati. Saintifik pun dah buktikan kesan positifnya kepada minda dan emosi kita. Seterusnya, perbanyakkan bersedekah. Healing bukan sekadar terima, tapi juga memberi. Bila kita tolong orang, hati kita pun rasa lapang. Di samping dia buat kita rasa betapa bersyukurnya kita kerana tidak senasib dengan orang lain. Yang keempat, zikir dan istighfar. Dengan mengingati Allah, hati jadi lebih tenang. Ini dah disebutkan sendiri dalam Al-Quran dan hadis. Selain jiwa tenang, pahala pun dapat sekali. Macam 2 dalam 1. Last but not least, selalu bersangka baik dan reda. Kadang-kadang, healing terbaik adalah menerima sesuatu dengan hati terbuka dan bersangka baik dengan ketentuannya. Semua yang berlaku sekeliling kita mesti ada hikmahnya dan bukan satu yang saja-saja. Jadi guys, healing ni penting, tapi jangan sampai jadi alasan untuk malas. Kalau rasa penat, take a break. Bukan terus resign kerja atau block semua orang. Hidup ni bukan drama Korea, bukan juga larian 100 meter. Kena pandai balance. Tak payah nak bajet high class sangat nak healing sampai Paris. Duduk rumah tengok kucing tidur pun boleh jadi terapi. Paling penting, jangan lupa, masalah tetap kena hadap. Jangan harap healing boleh buat hutang lesap atau kerja siap sendiri. So, let's healing dengan waras. Jangan sampai